Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-usrata ar-rukna al-asasiyya fi bina'i kulli ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aqama al-usrata 'ala al-mawaddati war-rahmah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bayyana anna al-usrata amanah yuhasabu 'alaiha al-'abd wa mas'uliyatu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fattaqullaha ibadallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Seperti biasa, saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Ayolah kita sama-sama bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan sama-sama meninggalkan larangan Allah SWT. Mudah-mudahan kita ini akan tergolong di kalangan orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat, insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah Al-Azim, Surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Allah Ta'ala memulakan dengan Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Maknanya, dengarlah kamu, wahai orang yang mengaku beriman, dengar dan amalkan, dengar dan ambil pengajaran daripada ayat ini. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Allah Ta'ala mengajar di dalam ayat ini bahawa setiap daripada kita ini mempunyai juga tanggungjawab kepada orang lain. Kita belajar tentang sirah Rasulullah SAW mempunyai rumah tangga dengan beberapa orang isteri baginda, dengan beberapa orang anak baginda. Tetapi kita juga sebenarnya mempunyai rumah tangga juga. Kita bukanlah hanya bertanggungjawab hanya kepada diri kita, tetapi ada tanggungjawab ke atas orang lain, iaitu ahli keluarga kita yang berada di bawah jagaan kita. Maka arahan ini ditujukan terutamanya kepada suami, kepada bapa, dan kita mestilah menjadi penyelamat, menjadi hero kepada mereka untuk menyelamatkan diri kita dan juga diri mereka daripada azab api neraka Allah SWT. Qatadah mengatakan bahawa engkau memerintahkan kepada mereka kepada taat kepada Allah
dan engkau mencegah mereka daripada melakukan perbuatan derhaka kepada. Hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya dan engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Ini disebut oleh Imam Qatadah dalam menafsirkan ayat ini. Straight to the point, sangat jelas mesej yang disampaikan. Dan apabila engkau lihat dalam kalangan mereka terdapat satu perbuatan maksiat kepada Allah, maka engkau harus cegah mereka daripada melaksanakannya dan larang mereka daripada melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Muqatil bahawa sudah merupakan suatu kewajipan bagi seorang Muslim mengajarkan kepada keluarganya, baik dalam kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya, hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajar kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka jauhi. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang lahir seumpama kain putih, yang mana kitalah yang mencorakkan kain putih tersebut sehingga dia dewasa, menjadilah dia apa yang dicorakkan oleh kita dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, sebagai seorang abi, sebagai seorang wali, sebagai seorang abuya dan sebagainya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Semakna dengan ayat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi melalui hadis Abdul Malik Ibn Rabi'ah Ibn Sabrah daripada ayahnya, daripada datuknya yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinina fa idza balagha 'ashra sinina fadribuhu 'alayha." Perintahkanlah kepada anak-anak untuk mengerjakan salat apabila usianya mencapai 7 tahun. Dan apabila usia mencapai 10 tahun, maka pukullah dia kerana meninggalkan pukulan yang berbentuk pengajaran, pukulan yang membentuk peringatan, supaya dia tidak meninggalkan perkara yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu perintah menunaikan ibadah solat. Kenapa tuan-tuan? Kerana api neraka itu amatlah menakutkan. Lakukanlah semampu kita untuk menyelamatkan diri kita, bukan sahaja untuk menyelamatkan diri sendiri sahaja, tetapi cubalah selamatkan ahli keluarga kita juga, kerana kita perlulah berusaha ke arah perkara tersebut. Selalunya apabila kita disuruh untuk menyelamatkan diri dari sesuatu, ia menunjukkan bahawa ada kemungkinan akan dikenakan dengan perkara tersebut. Di sini ia bermaksud kita ini orang Islam berkemungkinan juga akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Tetapi ayat ini ditujukan kepada orang Islam, bukannya kepada orang kafir. Kenapakah ada nasihat tentang neraka pula? Oleh itu ia memberi isyarat bahawa orang tu walaupun dia orang Islam, tetapi engkau tidak mematuhi perintah Allah SWT, berkemungkinan akan dihumpankan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara saya, memelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita menyeru menunaikan tanggungjawab kita kepada anak-anak, kepada ahli keluarga kita, yang penting adalah diri kita sendiri. Diumpamakan kita di dalam suatu pesawat kapal terbang menuju ke suatu destinasi, kemudian diceritakan ataupun ditunjuk ajar oleh pramugari atau pramugara di dalam pesawat tersebut. Dia kata sekiranya berlaku kecemasan dan turun beg oksigen tersebut
Siapa yang kena pakai dulu? Kita kena pakai dulu, baru kita pakaikan dekat orang lain. Umpamanya macam tu lah. Sebelum kita nak menyelamatkan orang lain, maka kita kena kemas dulu, selamatkan diri kita. Dalam perkara ini mungkin kita kena ada rasa pentingkan diri sendiri. Kita selamatkan diri kita, dalam masa yang sama kita menyelamatkan juga ahli keluarga kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Perkemaskanlah diri kita dengan ilmu-ilmu, perkemaskan diri kita dengan ilmu akidah, perkemaskan diri kita dengan ilmu Al-Quran, perkemaskan diri kita dengan ilmu ibadah, perkemaskan diri kita dengan ilmu akhlak, contoh tauladan yang baik. Dan kita ini jadilah contoh tauladan yang baik kepada ahli keluarga kita. Jangan hanya sekadar menyuruh dan melarang tanpa ada example, tanpa ada contoh yang kita tunjukkan kepada ahli keluarga kita. Kita suruh anak-anak kita solat, kita kena solat dulu on time, dalam kualiti yang lebih baik lagi. Kita suruh anak-anak kita baca Quran, kita pun kena kemaslah juga baca Quran. Kalau tidak mampu dalam keadaan yang sama, kita menyuruh dan kita memperbaiki diri kita. Carilah guru-guru untuk kita belajar dan kita mempertingkatkan diri kita. Akhirnya kita semua ini nak masuk syurga. Buatlah kerja-kerja supaya kita semua ini masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang hantar anak pergi sekolah agama, hantar ke pasti, dalam keadaan diri sendiri pun kadang-kadang tidak menutup aurat. So anak mengaji agama tapi kita tak mau. Jadi ada juga kes-kes macam tu. Tak apa, kita jalan seiring, melaksanakan tanggungjawab kita kepada anak-anak kita, kepada ahli keluarga kita. Dalam masa yang sama, kita melaksanakan, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dari masa ke semasa. Para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara untuk menyelamatkan diri daripada api neraka? Dan baginda menjawab dengan mengajar agama. Maka kita kena ajar agama kepada keluarga kita. Dan dalam masa yang sama, kita sendirilah kena belajar terlebih dahulu. Kalau ada dalam ni yang bujang-bujang tak kahwin lagi, tak nikah lagi, ambil masa bujang ni belajar agama. Banyak institusi pendidikan, formal atau tidak formal yang ada di sekeliling kita. Masjid-masjid di Matang Pau ni, Masya Allah, penuh dengan majlis ilmu. Pondok-pondok pun ada di sekeliling kita di Matang Pau ni. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar agama. Belajar. Kerana kita bakal menjadi guru kepada anak-anak kita. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita. Ibu bapa menjaga akhlak dan juga agama kerana anak-anak, bukannya tidak nampak apa yang mereka lakukan. Kalau kita hanya memberi nasihat sahaja tetapi kita tidak mengamalkannya, maka ia akan menjadi sesuatu yang tidak bererti kepada anak-anak tersebut. Mereka pun tidak mau ikut kerana tidak ada contoh di hadapan mereka. Jika kita mahu anak-anak yang suka membaca Al-Quran, maka kita sendiri pun juga kena suka baca Al-Quran. Tunjukkan di hadapan mereka kita boleh baca Al-Quran supaya perkara tersebut turun kat mereka. Mereka pun akan belajar Al-Quran dan kita sama-sama akan masuk syurga Allah SWT dan akan menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saranan Allah SWT tadi dalam ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijab, yang mana bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Sekarang Allah Ta'ala menakutkan kita dengan neraka, mengancam kita dengan neraka. Allah Ta'ala memberitahu kita sedikit gambaran neraka supaya kita boleh membayangkan bagaimana rupanya. Kita mahu supaya ahli keluarga kita selamat daripada api neraka. Bahan bakarannya adalah manusia, bahan bakarannya adalah batu-batu.
Apabila Allah SWT sebut manusia dahulu sebelum batu, maksudnya lebih banyak manusia daripada batu yang akan menjadi bahan bakaran api neraka. Maka ini amat menakutkan sekali. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, janganlah aku ini termasuk dalam golongan ahli neraka. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, kalaulah seluruh dunia ni semua orang masuk neraka, seorang aja masuk syurga, aku harap hak seorang tu adalah aku. Kalaulah semua orang dunia ni masuk syurga, seorang aja masuk neraka, aku takut hak seorang tu adalah. Kata-kata Sayyidina Umar, betapa yakinnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa yakin dengan hari akhirat, dan kita berusaha bersungguh-sungguh ke arah itu, membuat persediaan ke arah itu, supaya apabila kita sampai ke destinasi, kita sampai ke destinasi yang kita sama-sama idamkan. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan dengan batu adalah berhala-berhala yang dahulunya dijadikan sembahan kerana ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpat api neraka jahannam. Apabila beritahu yang batu itu menjadi bahan bakar, maka kita dapat tahu yang api itu sangatlah panas, sampaikan batu pun boleh terbakar. Oleh itu, kita kena ada usaha untuk menyelamatkan anak isteri kita, kerana kita tentu tidak mahu ahli keluarga kita dibakar dalam api neraka. Kita boleh umpamakan dalam dunia ni dengan lava gunung berapi. Mungkin ada dekat kita biasa pergi Medan, duduk tepi tu gunung berapi, duduk tepi tu pun rasa bahang dah. Lava gunung berapi itu adalah batu-batu yang dicairkan. Itulah gambaran api di dunia macam tu. Maka sudah tentulah manusia ada perasaan berul di dalam hati ini, akan melakukan suatu tindakan supaya akhir kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan dilindungi daripada azab api neraka. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun, penjaga malaikat yang kasar, yang keras. Allah Ta'ala menakutkan kita lagi dengan memberitahu sifat malaikat penjaga neraka. Neraka itu dijaga oleh para malaikat yang garang, tidak ada perasaan belas kasihan kepada ahli neraka, tidak kisah untuk menyiksa ahli neraka. Kalau ahli neraka itu merayu, menangis, buat apa sahaja pun tidak akan terkesan di dalam hati mereka, kerana mereka taat kepada perintah Allah. Tugas mereka adalah untuk mengazab ahli neraka, dan tidak akan meninggalkan, tidak akan culas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan para malaikat itu taat kepada Allah. Allah telah memberi arahan kepada mereka untuk menyiksa ahli neraka. Pasti akan melakukannya tanpa lengah, tanpa belas kasihan, dan tidak ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu akan tetap menyiksa ahli neraka, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum